Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا فاطر السماوات والأرض وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala beri lagi peluang kepada kita boleh sama-sama kita nak menuntut hendak menuntut ilmu pengetahuan yang sakut paut dengan isi kandungan agama kita supaya kita dapat ambil mengajari dan fahami untuk kita hendak buat amal dalam hidup kita. Mudah-mudahan perkara tersebut itu adalah jadi bekalan yang baik bagi kita apabila kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa kali kita jumpa dah di dalam ruangnya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Maka dengan ini maudhu' tu kita nak buka lagi kata macam manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunanya bulan Ramadan, macam mana dia melaksanakan amalan di dalam ini bulan. Bukan hanya sekadar puasa Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan kita boleh tengok bagaimanakah malam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan ini, sebagaimana kita telah menerang dan menjelaskan kepada masyarakat. Dan juga kita telah royak kata macam manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunanya 10 akhir daripada bulan Ramadan tentang hal i'tikafnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan bagaimanakah tujuannya Nabi kita i'tikaf, iaitu tak lain tak bukan supaya nak mencarikan kemeradaan Allah Ta'ala di dalam malam Lailatul Qadr. Setelah daripada kita tu faham dah dengan isi kanungi dan contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut, pada perjumpaan kita sekali ini insya-Allah kita nak bicara pula tentang bagaimanakah
nak keluarnya zakat fitrah setelah daripada kita hasil dah 10 akhir ni sebagai ilmu pengetahuan. Maka alhamdulillah kita jadi belum daripada nak sampai waktu tu, kita siap sedia dengan ilmu pengetahuan dulu supaya kita boleh amal jadi kena molek dengan matlamat yang syariat kita itu mau. Zakat fitrah ni hukum dia iaitu fardu. Zakat fitrah iaitu fardunya di atas kita, hendaklah kita keluar zakat fitrah ni. Kerana ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab lah maksudnya, radhiyallahu anhuma, dia kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas. Telah memfardukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam zakat fitrah daripada bulan Ramadan di atas manusia. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ada tambahan daripada riwayat Imam Muslim daripada lafaz kata min Ramadana ala nas, di atas manusia. Jadi pahalnya para ulama kata benda ini adalah fardu yang kita itu sebagai orang beriman kena buat kerja mengikut apa yang dikandaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, iaitu telah memfardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan sebagainya daripada kalangan ulama al-Islam kita. Itu pada hukum asal tentang ini masalah. Dan ada dakwa setengah daripada alim ulama Islam kita bahawasanya ia kata ini masalah ni, iaitu masalah zakat fitrah ni benda yang dikena mansuh. Ini sebagai ilmu pengetahuan kita, benda yang dikena mansuh. Mansuh ni makna benda yang tak boleh kita nak buat amal adalah pula. Sebagaimana setengah-setengah ulama kita diriwayat kepada kita, benda ni adalah tak betul dengan hakikat. Walaupun ada tempat gantung bagi ulama kita kata lagu tu, tetapi bukan benda ni benda yang boleh kita nak ambil pendapat ini mai guna. Kenapa? Kerana dia itu hadis yang tepat dia gantung tu hadis yang tak sabit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kata ada hadis Qais anak Sa' anak Ubadah katanya amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitri qabla an tanzil az-zakat. Makna kata sebelum daripada difardu zakat. Falamma nazalatiz zakatu lam ya'murna wa lam yanhana wa nahnu naf'alhu. Apabila zakat itu difardu mari, maka Nabi tak ada suruh dan Nabi tidak larang, maka buat kita tu buat. Mana kata suka hati lah, tak jadi bebanan gapo-gapo lah. Maka nak jawab kata hadis ni yang kita dengar Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya iaitu kitab Fathul Bari, dia kata bi anna fi isnadihi rawiyan majhulan. Makna kata majhulan, ada dua orang rawi di dalam ini sanad, iaitu orang yang dikena majhul. Makna kata orang yang tak ada boleh kita nak periksa kata dia itu bersifat macam mana. Maka dalam ilmu hadis ni kalaulah majhulnya orang-orang hadis tu, maka hadis tu jatuh darajat daripada yang kita boleh nak bergantung dengannya. Kita sekadar ambil tahu jelah. Kita sekadar ambil tahu sahaja. Cuma kita nak buat dalil, nak buat jadi nas, tak boleh di dalam ini masalah. Kenapa? Kerana hadis ni tidak ada gagah. Fardu kata kalaulah hadis ni sabit sungguh. Hadis ni sabit. Fardu kata hadis ni sabit, maka hadis ni duk darajat mana? Duk darajat kata
dia ni bukan Sahih Bukhari dan bukan Sahih Muslim. Apabila hadis yang berlawan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pastilah kita kena mendahului hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tak boleh kita sama sekali nak mendahului hadis yang bukan daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu sebagaimana telah menyata oleh para ulama Islam kita sejak dulu. Baik. Kalau gitu, di atas siapakah wajib kita kena menzakat? Zakat fitrah ni wajib di atas dia katik. Sini tepat kita kena belajar tahu. Supaya kita buat amal tu nak kena molek dengan syarat. Lepas kita dengar sedikit kata macam manakah yang wajib di atas dia. Dia kata wajib zakat fitrah tadi itu di atas orang hak kecil dan orang hak besar, lelaki dan perempuan, orang hak merdeka, orang hak jadi hamba daripada orang Islam. Itu maknanya. Dia kata tajibu zakatul fitri ala as-saghiri wal kabiri wal dzakari wal unsa dan wal hur wal 'abd minal muslimin. Mana kata wajib zakat fitrah di atas orang kecil, orang besar, lelaki ataupun perempuan, orang merdeka ataupun orang jadi hamba daripada kalangan orang Islam. Kenapa boleh ulama waktu baik lagu tu? Kerana ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Telah mufardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah segata daripada buah tamar ataupun segata daripada gandum di atas hamba dan orang merdeka, lelaki, perempuan, kecil, besar daripada kalangan orang Islam. Wajib kena mengeluarkan zakat. Itu makna kata ni jumhur ulama jalan umpama ni. Jumhur ulama jalan umpama ni. Kalimah zakat ni zakat ni makna nak menyuci. Nak apa? Nak menyuci diri kita. Al-fitr, fitr asalnya buka, nak menyucikan puasa kita lah. Mana kata kita nak buka puasa, mana nak raya dah tu. Nak dapat hari raya dah, nak sampai ke hari raya, kita kena keluarkan zakat untuk kita nak menyucikan, nak menyempurnakan. Lagi kita tengok hikmat ke apa. Tuhan ni suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu kita itu keluarkan zakat fitr. Faham molek situ. Dan telah menjalai oleh setengah daripada ahli ilmu kepada wajibnya. Wajib juga di atas dia. Alal abdi, di atas hamba al-kafiri. Di atas hamba yang kafir. Ada setengah ulama kata lagu tu. Tu. Kerana apa boleh kata lagu tu ulama faham daripada mana hadis? Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada hadis kerana ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Mana kata tak jadi wajib di atas hamba sedekah mana-mana malaikat sedekah fitr. Maka faham setengah ulama kata ninglah menunjuk kata apabila kita ni ada hamba hak bukan Islam sekalipun kita kena keluar. Kalau lah hak sekarang lah ni, mana kata kalau lah dia tu duk kerja sekali dengan kita, dia duk wah kata kita, ya kita tu. Jadi kita kena keluar, kita tu sebagai sayyid, sebagai penghulu tadi tu kena keluar. Tu faham. Maka hadis ni iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ni adalah sahih Muslim. Hadis ni umum. Ada hadis ni adalah hadis umum. Ada pun hadis Sayyidina Umar tu hadis khusus. Tu hadis khusus. Mana hadis khusus? Minal muslimin tu. Tu. Maka nyata di sisi ulama Islam kata bahawasanya hadis khusus kena mendahului hadis hak umum. Mana kata guna hak khusus tu lah, tak gunalah hak umum. Tu caranya gitu. Sebab apa? Sebab yang ada khusus minal muslimin ya tu. Baik. Kemudian ada satu pendapat lagi, itu dua pendapat ni sebagai ilmu pengetahuan bagi kita.
Yang ketiga, pendapat yang ketiga, waqal akharun, berkata orang hak lain di kalangan ulama juga, la tajibu illa 'ala as-saimi. Tak wajibnya zakat fitrah ni malaikat di atas orang yang puasa. Kenapa oleh pihak lagu ni? Kerana ada hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratun ataupun tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafathi wa tu'matan ataupun tu'matun lil masakin. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardu zakat fitrah nak menyucikan bagi orang puasa daripada apa? Daripada lag. Gapo mana lag? Benda yang tak berguna. Warrafas, cakap pe yang kotor, cakap pe yang tak ada jadi elok. Dan nak wi makan bagi orang hak masakin, dan orang hak masakin. Tu dia. Kemudian berkatanya Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, sebagaimana ada dalam kitab Ma'alimus Sunan, ia kata wahia, dan bermula iaitu zakat fitrah tu wajibatun ala kulli shaimin ghaniyin. Makna kata wajib di atas tiap-tiap orang puasa yang kaya. Tu yang kaya. Juga dia itu mempunyai apa? Yang bersungguh ataupun di atas orang fakir yang dapat akan dia min qutihi, ataupun orang pakai tapi ya ada juga harta dia kuasa nak keluarkan zakat. Tu. Apabila adalah wajibnya zakat fitrah ni li'illatit tathhir wa kulli shaimin muhtajun ilaiha. Makna kata apabila didapati wajibnya zakat fitrah tu kerana ada sebab. Sebab apa? Sebab kita nak menyucikan. Sebab kita nak menyucikan. Kerana ada dalam hadis tadi tu kan. Dan tiap-tiap orang puasa berhajat kepadanya, berhajat kepada gapa? Wa kullu shaimin muhtajun ilaiha. Dan tiap-tiap orang puasa berhajat kepadanya, berhajat pada tathhir, yakni menyucikan puasa, menyempurnakan puasa dia. Fa idza ishtaraku fil illah ishtaraku fil wujub. Apabila ishtirak, mana kata jadi sambung, jadi masuk molek, jadi selaras molek pada masalah sebabnya, maka ishtiraklah, maka jadi sambunglah, jadi campurlah pada masalah hukum, iaitu hukum wajib. Tak kira lah orang kaya ataupun orang pakai, orang miskin, yang kuasa dia tu nak keluarkan, orang pakai yang kuasa dia itu nak keluarkan apa? Keluarkan zakat fitrah ini. Karena apa? Litathhir. Mana? Litathhir tu Nabi ayat tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas. Itu nak menyucinya bagi manusia yang puasa daripada apa? Daripada hak ia perbuatan yang tak guna dan cakap pe yang kotor, yang cemar. Tu terkadang kecek pe dalam puasa ni, kita keluarkan zakat tu nak menyempurnakan puasa kita. Baik. Itulah setengah daripada apa yang diriwayat, yang disyarahkan oleh para ulama kita di sini. Lepas daripada tu, ada juga pendapat ulama ni, kita nak rayak jadi banyak selalulah, supaya nak kita itu boleh jadi luas dan lega dalam masalah kita nak amal, dan boleh kita pilih, serta kita tak ada jadi panas dalam masalah kita dengarnya ataupun fahamnya urusan agama. Ia kata setengah daripada ulama dia berjalan, ia pendapat kata wajib juga zakat fitrah tu di atas al-janin. Janin ni makna kata budak duduk dalam perut tu lah, hak tak jadi rupa orang lagi, ataupun budak hak belum sampai bulan lagi. Tu. Lalu katanya ulama kita, wala na'lam fi dhalika dalilan wa huwa la yusamma saghiran lughatan wala 'urfan. Makna kata tidak kami mengetahui pada dimakin itu dalil kata wajib juga di atas janin, iaitu di atas budak tak jadi tak cukup umur lagi, dan budak tak cukup umur tu lagi tak dinamakan saghir, tak dinamakan kecil. Nah, pada lughah dan pada uruf tak, orang tak kenal lagu tu. Maka pendapat ni adalah pendapat yang dhaif.
pendapat yang tak sesuai, kita itu nak ambil wak mari amal. Tu nak kita faham molek dalam masalah kita nak wa amal ibadat tentang ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ni sifat-sifat asnaf, sifat-sifat zakat fitrah. Macam mana kita nak keluarkan zakat fitrah ni? Kita nak keluar macam mana? Zakat fitrah ni kena ambil gapo pergi keluar? Nak kita faham. Nak ambil gapo kita nak pergi keluar zakat fitrah ni macam mana? Dia kata keluar zakat fitrah ni satu gatal daripada gapo? Daripada gandum. Ataupun satu gatal daripada buah tamar, ataupun satu gatal daripada apa nama? Zabib. Satu gatal daripada zabib. Maka dia tak ada sebut beras, katanya ulama. Dalam hadis ni mari sebut umpama kita dengar saat ni itulah. Kenapa? Kerana golek ke makan ni yang mengenyihkan di negeri Arab tu benda tersebut. Maka katanya ulama, ya qiyahnya beras dan nasi ni di atas gandum, di atas buah tamar, di atas buah zabib. Kerana benda tu benda yang mengenyihkan rakyat di dalam negeri Arab. Maka ya kecek mengikut uruf tepat orang Arab. Maka kita ni mengikut uruf tepat orang Melayu, orang Jawi. Kerana agama kita adalah agama yang seluruh dunia. Bukan terbantas kepada bahasa tertentu, bangsa tertentu. Tidak, ya semua alami. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, semua. Bukan mana tertentu hak mana-mana sahaja. Cuma kita faham lah kata segate. Segate ni empat cupak cupak hak mana? Iaitu cupak hak Nabawi, cupak Madinah. Maka orang kita dak amal belaka tempat kita ni. Orang kita dak amal belaka tempat kita ni hak molek gitulah. Keluar ke apa? Keluar makan ni. Hak ni keluar daripada khilaf dan seni kita. Apabila kita buat hak ni kena dengan matlamat syarak dan tak ada khilaf di kalangan ulama kata sah tak sah, sah semata. Nampak tu tak? Kalau kita keluar duit ke apa nama, ada juga ulama kata lagu tu membawa pada rasa tak sedap hati. Rasa kata ada ulama kata sah, ada ulama kata tak sah. Kalau kena balik tak sah, baik dalam masalah ni kita ibadat ni kita ihtiyat. Ihtiyat mana nak kita nak beringat dalam masalah kita nak beribadat. Tu. Kerana ada hadis lah ayat lagu ni. Ada hadis daripada gapo? Ada hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih kedua-dua. Dia kata kunna nakhruju zakatal fitri sa'an min ta'amin. Tu. Jadi yakni kunna didapati puak kami ni, puak sahabat ni lah. Kunna ni katanya ulama-ulama yang syarah menepati ijma' para sahabat dah lah. Mengeluarkan zakat fitrah itu segatal daripada makan ni. Segatal daripada makanan. Pas makan ni kita tengok pada uruf. Uruf ni makna tepat kita ni asasi dalam makan ni gapo kata. Asasi dalam makan ni kita tu gapo kata. Kita keluar tu. Tepat kita tak lari daripada beras. Tak lari daripada beras. Maka kita beri beras lah segatal, tak ada gapo lah. Itu cara kita nak beragama. Awsa'an min syair, ataupun satu gatal daripada gandum. Awsa'an min tamr, ataupun satu gatal daripada buah tamar. Awsa'an min zabib, ataupun sa'an satu gatal daripada buah zabib. Maka kita nak beri hak mana mengikut uruf partai kita. Kalau nak tanya kata sah tak kita nak beri buah tamar? Sah. Sah tak kita nak beri buah zabib? Sah. Nak beri gandum? Sah. Akan tetapi eloknya kita beri makan ni yang uruf tempat kita, kebiasaan orang kita, benda yang mengenyih ni gapo? Nasi pak teh kita. Supaya tua duk kata, kalau tak makan nasi ni tak sudah kita. Sungguh. Ya sebab
diri kita tu besar yang dia kecil sampai ke tua ni, maka gitu cara kedudukan dia. Maka tak apa lah, keluar tu kena molek dengan jalan ni yang diberjalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di dalam ini syariat. Dan hadis, ada satu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr, iaitu sedekah. Gapo sedekah fitri, iaitu zakat fitrah tu lah. Sa'an min sya'ir, satu gatal daripada syair, atau sa'an min tamr, ataupun satu gatal daripada buah tamar. Jadi ulai hak yang sebagaimana Imam Bukhari riwayat dia dalam sahih dia daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadis daripada Abdullah bin Umar. Baik. Kemudian ada perselisihan di kalangan ulama kita lah. Ada perselisihan di kalangan ulama kita pasal dia. Ya, selisih ni untuk nak jadi peluah masalah ke? Peluah masalah, tapi selisih di atas bantasan yang dijaga oleh syariat. Terkadang kita rakyat kata benda tu selisih. Benar bukan benda tu selisih. Benda tu tidak ada langsung di dalam syariat kita ni. Cuma kita dipedaya kata benda tu selisih. Itu bukan. Benda selisih-selisih ni mana benda ada dalih yang terang daripada syarak. Tapi nak faham dalil tadi itu mengikut cara yang diredai oleh syarak tu macam mana. Tu benda selisih ya. Tapi kalau benda tu tidak ada asal mula daripada syarak, sekadar rengka itu panggil bukan selisih. Orang panggil masalah rengka pula. Hak tu ditegah dalam agama kita. Kenapa? Kerana tidak ada rengka yang agama kita itu setuju dan reda, kerana agama kita telah melengkapi dengan apa yang dijelas dan dinyata oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tak pasti kita nak lagi tambahkan dia lagi wak. Itu wak ini bukan. Maka apabila selisih pada mentafsirkan lafaz ta'am di dalam hadis yang warid daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya setengah daripada ulama satu jumlah dia kata at-ta'am di situ kena kepada hintah. Hintah ni satu jenis daripada gandum juga dalam bahasa kita. Nah, satu jenis daripada gandum yang kisah dah tu. Dan ada pendapat ulama kata lain daripada tu. Lain daripada tu makna makan ni yang sesuai dengan negeri dan bangsa masing-masing. Maka katanya para ulama hak sekarang lalan ni dia kata yang jadi tenangkan hati dan diri itu kata lafahi apa nama lafaz ta'am tu panggil lafa'am. Lafaz yang umum yang merangkungi oleh tiap-tiap barang yang kuasa kita nak timai kelo dan kita nak suka. Seumpama gandum, seumpama beras, seumpama buah tamar, seumpama zabib. Nah, itu makna kata benda yang kita nak boleh buat kesimpulan. Gapo-gapo urusan dalam ibadat, urusan agama ni pasti kita kena turutnya jejak langkah para warasatul anbiya ni untuk kita nak hasilkan gapo nama kesimpulan. Baik. Maka tiap-tiap perkara yang dibuat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara tu yang dibuatkan pada zaman Nabi alaihi wasallam. Karena ada hadis daripada Abdullah bin Abbas, sebagaimana Al-Imam Ibn Khuzaimah riwayat di dalam kitab sahihnya, ia katakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuaddi zakat Ramadan, bahawa Nabi itu suruh buat kita bahawa kita menunaikan zakat bulan Ramadan, iaitu zakat fitrah ni lah, sa'an min ta'am, iaitu segatal daripada makan ni. Mari dengan isim nakirah.
Tak ada royak. Ni nak ayat terrahmatnya Nabi SAW. Supaya nak masukkan negara-negara yang lain daripada Bukit Arak ni nak masukkan makan ni mereka di atas apa yang dikehendakkan oleh syarak kita. Ni nak ayat Islam adalah agama yang alami. Agama yang tak ada sepik jalan. Ya buka jalan ni dia, bukan sepik. Nah. Wi makan tu nuaddi az-zakata Ramadan sa'an min ta'am daripada siapa? Nuaddi tu. Anis saghir, daripada orang kecil. Kecil di sini mana anak halus tu lah. Ada orang kata dia. Wal kabir. Katanya al-kabir di sini katanya ibu bapa kita, tok nenek kita, ada umur lagi tu. Wal hur, dan orang yang merdeka. Wal mamluk, dan hamba. Nah, hamba Allah ni tak ada kiyah dengan orang yang ada orang kata kita daripada anak kali kita lagak apa, hak tak kuasa tu, kita lah sebagai bebanan di atas diri kita. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Lalu itulah satunya daripada apa nama jumlah. Dia kata man adda saltan qubila min. Siapa dia buinya apa nama salt, katanya para ulama ni salah satu daripada bahagian gandum yang kita koyak dah kulit dia. Nah, kulit dia kita buai dah. Seumpama padi rumah kita ni kita buai daripada diri dia tu jadi beras dah. Rupa lagu tu lah. Maka qubila min, diterima daripadanya. Dia yang terima iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kata belum daripada kita memperacurkan dia dengan alat. Supaya gandum ni ada hak pesen kata apabila kita koyak kulit jadi butir gitu, bagi biji-biji gitu. Wa man adda daqiqan. Siapa dia berinya daqiq. Daqiq ni makna gandum yang telah peracur dah. Cuba kita tengok gandum hak tak peracur lagi negeri kita ni payah kita nak tengok. Kita tengok hak jadi debu tu dah. Maka kalau kita bagi hak pesen debu tu qubila minhu juga, terima juga daripadanya. Ni sebagaimana Imam Ibnu Khuzaimah royak di dalam kitabnya daripada Abdullah bin Abbas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak menunjuk kata apa? Nak menunjuk kata benda ni adalah keluasan bagi kita dalam masalah kita nak amal ibadat tentang ini masalah. Setelah daripada tu ada juga daripada hadis Abdullah bin Abbas juga annahu kana yaqul. Abdullah bin Abbas ni riwayat hadis mauquf lah. Hadis mauquf di atas Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih. Dia kata sadaqatu Ramadan sa'un min ta'am. Sedekah bulan puasa itu satu gatal daripada makan ni. Man jaa, siapa dia bawa datang. Jadi reti dengan cara mudah kata sedekah bulan Ramadan ini segatal daripada makan ni. Apabila retinya orang Islam kita yang beriman zaman itu, iaitu zaman sahabat Nabi SAW, yang buat hijrah. Lalu dia kata man jaa, mereka yang bawa datang lepas daripada dia mengetahui ilmu pengetahuan biburrin, dengan gapa bur ni dengan butir beras, kata para ulama. Qubila min, diterima daripadanya. Ni hadis yang disyarah kata ada jenis daripada beras kita duk ui ni. Hadis hak siapa? Hadis hak Abdullah bin Abbas. Tak tinggal sekarang, alhamdulillah, walaupun tak didapati di dalam sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mauquf pun boleh kita terima. Qubila min, diterima daripadanya. Wa man jaa bi sya'irin, siapa dia datang dengan gandum lah, kita kecek mudah-mudah, qubila min, diterima daripadanya. Wa man jaa bi tamrin, siapa dia bawa datang zakat fitrah, bawa wah tamah, aku ada hak ni ya, qubila min, boleh terima juga daripadanya. Wa man jaa bi zabibin, siapa dia bawanya buah zabib kering tu, qubila min, nampak tu tak, diterima juga daripadanya. Banyak perkara daripada makan ni yang dinaskan di dalam sabdaan di dalam perkataan Abdullah bin Abbas di sini.
Abdullah bin Abbas ni ambil fahamnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mai dia royakkan kepada kita. Tak ada apa-apalah, jadi luasan kita nak buat amal tu jadi luas. Jadi tak jadi payah. Nampak tu tak? Tu. Itulah setengah daripada apa yang kita boleh nak ambil tahu supaya kita nak buat amal. Tak beberapa hari lagi kita nak buat amal dengan dengan zakat fitrah. Qadar apa kita tahu dah. Nah, qadar dia tu qadar mana kita tahu dah. Kita faham molek nah. Qadar dia hak molek sekali iaitu segatal. Nah, segatal hak tu hak molek sekali. Lepas tu kalau kita nak lebih sikit, tak ada gapo, boleh, tak ada masalah. Nampak tu dah, kita nak lebih sikit tak ada gapo. Tu makna kata perkara-perkara yang kita kena ambil tahu di sini. Qadar dia ni Imam Ahmad royak nah di dalam Masnad dia, ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang ulama nama Sa'labah ibni Su'air, dia kata addu sa'an min burrin aw qamhin bain ithnain aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir an kulli hurrin wa 'abdin wa saghirin wa kabirin. Mana kata mereka itu menunaikan zakat. Dia menunaikan zakat. Hendaklah kamu menunaikan zakat fitrah. Nabi kata ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Tha'labah. Adapun di sisi Ad-Darqutni daripada Jabir dengan sanad yang sahih juga, ia kata gapo? Hendaklah kamu itu menunaikan zakat fitrah satu gatal daripada beras, ataupun satu gatal daripada gandum, ataupun satu gatal daripada buah taman, ataupun satu gatal daripada gandum hak peracun dah tu, daripada tiap-tiap mereka yang merdeka dan hamba, kecil dan besar. Hadap bawah jawatan kuasa kita, maka kita guna belaka. Lepas tu sa' ni setara mana? Gapo? Gatal-gatal ni setara mana? Tu setara mana? Ini kewajipan bagi ahli jawatan ini kena duk syarah lah kepada umat masyarakat. Kalau di luar-luar negara, tempat kita duduk ni, makna kata dia ni tubik daripada jabatan kuasa agama, waktu tubik. Kata segatal daripada segatal daripada beras ni berapa kilo? Segatal daripada taman ni berapa kilo? Segatal daripada zabib ni berapa kilo? Ya waktu tubik mari senarai supaya nak manusia tu pilih. Kata tahun ini kita ada kemewahan ke lagu mana, kita nak hak mana, serah kepada diri kita yang kita nak sanggup buat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fardukan di atas kita. Yang elok sekali segatal-segatal yang mu'tabar ini makna kata segatal daripada sukatan ahli Madinah. Sukatan ahli Madinah yang ada cupak dia tu cupak Madani. Cupak Madinah. Cupak tu ada sampai sekarang orang duk guna. Alangkah moleknya kita ada guna hak rumah kita dekat dah. Molek dah hak tu. Walaupun besar sikit tetapi comel dah. Jadi lepas daripada bebanan dan perkara yang diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita tengok rupa dia tu, rupa cupak hak Madinah tu macam mana. Kerana adanya hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Umar daripada jalan Abdullah bin Umar, hadis yang dikeluarkan oleh pihak ni Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waznu waznu ahli Makkah. Kalau mata kilo timengi kena ukur hak balik Mekah. Wal mikyal mikyalu ahli Madinah. Kalau suka teh ni, suka teh hak puak-puak ahli Madinah. Sebab tu daripada tertolak daripada dalil ni, daripada hadis yang kita dengar ni, ulama kita jadi buat kajian, buat yang kata kesudahan, khulasah dalam masalah ni. Orang nak jadi ulama ni bukan sekadar tak ada kena buat kerja gapo. Nah, ulama ni apabila dia baca hadis ni, dia kena pergi ukur tengok kata hak sekarang ni macam mana. Bukan duk royak ada dalam kitab tapi sekarang ni tak tahu kata kita nak buat gapo, bukan dia lah tu. Nah, kena tanggung jawab pada Tuhan tak pandai.
Nampak tu dah tak ada. Tak salah. Maka kerja kita sebagai ulama ni kena royak. Setara mana. Daripada sukat teh dan timengnya tu sekadar mana kena royak. Kena menyata kepada umat masyarakat. Nampak? Tetapi tak ada jadi kesusahan gapo. Sekarang hak tempat teh kita ni, wilayah kita ni ataupun negeri kita duduk sekarang ni kita boleh jalan mengikut sukat teh hak cupah rumah kita dah guna. Pakai hak tu selalu. Hak tu cuba kita ukur tengok berapa kilo. 2,5 kilo ke dekat-dekat dengan 3 kilo ke macam mana. Cuba kita sukat tengok. Supaya nak kita itu kena buat amalan kita dengan apa yang Rasulullah SAW redha kita. Tapi alhamdulillah tempat kita ni semenjak daripada ulama-ulama kita dulu sampai ke sekarang betul molek dengan kandaki syarak itu. Nah, maka cara kita ni hak molek sekali kita nak buat amal ni hendaklah kita buat benda tak ada khilaf. Buat benda tak ada khilaf dalam arti lagu mana? Buat benda yang kita itu tak ada dengar kata ulama kata tak sah lagu ni. Ataupun tak betul lagu ni. Apa tak sempurna lagu ni. Tak ada, kita tak sah dengar tu. Nak dengar kata ulama tak buat lagu ni betul. Lagu mana? Iaitu kita keluarkan zakat, keluar dengan makan ni. Zakat fitrah keluarkan dengan makan ni. Hak tu hak utama sekali. Kemudian lepas tu nak dapatkan makan ni tu daripada mana? Kita pergi beli kedai suku, pergi beli pasar suku. Jangan dipesal dok tolak pergi mari beli, tolak pergi mari atas masjid tu ya kurang molek mana. Setengah kata tak kena buat lagu tu, setengah kata kena. Jadi khilaf banyak. Kita keluar daripada khilaf. Muka kata kita nak buat amal hak molek ni. Keluar daripada khilaf, kita pergi beli di pasar, beli di kedai. Kemudian kita pergi kepada orang miskin sendiri dengan tangan kita. Pergi cari. Supaya nak kita ni sempurna amalan kita. Biarlah dia mau tak sewa apa, kita buat hak diri kita. Supaya nak kita ni dapat. Supaya nak kata ni kita ni boleh. Jangan kita buat main-main dengan dengan amalan yang kita itu nak buat kerja supaya nak itu tu terima. Allah sekali ya dalam setahun. Tak bolehkah kita nak buat jadi molek amalan kita? Saya kata benda tak ada jadi bebanan berat gapo tu. Duk malah gapo sangat kita ni. Nampak? Benda-benda lagu ni jangan kita buat malah, jangan kita buat belakang, jangan kita buat main-main, jangan kita buat pesen cuai-cuai, buat mudah-mudah tak boleh. Kerana ini adalah kepala modal kita duduk di atas muka bumi ini ni. Tu apabila kita buat amalan ibadat, wah molek sekali. Tak sah khilaf. Tak ada ulama ni kata boleh, ulama ni tak. Biasanya kata nak tak boleh sungguh-sungguh. Boleh 100% tak boleh belaka. Sudah. Lagu mana? Pergi beli kedai, pergi beli pasar, beras kita nak uwi. Nah, cukup segatai molek. Sudah. Kemudian kita pergi kepada orang pakai miskin sendiri. Ni dah. Tu makna kata benda-benda yang tak ada jadi susah. Lalu nak mai kata email tu email nak wakil. Tak ada apa juga. Boleh juga akan tetapi ayyuhal iman. Hei orang jadi tu email. Hei orang jadi tu khatib tu bila. Orang jadi jawab kuasa tadi itu berah tu. Berah orang wi kita tu. Melalui orang tu orang ni supaya kita jadi tu wakil nak wi kepada pakai miskin. Berah tu kita kena selesai belum daripada gapa? Belum daripada kita nak semaya. Belum daripada gapa? Hari raya tu. Ni terkadang duduk atas masjid 2, 3, 4 hari lepas pada tu. Itu tak betul dengan syariat. Itu tak betul dengan matlamat hak syariat kita nak. Hak naknya hari raya tu ada orang pakai miskin makan ni. Tu dia. Makan pergi di rumah tu pergi rumah. Kita nak pergi jawab teh tinggi-tinggi, jawab teh besar-besar, kena buat kerja. Tak buat kerja tu saya tanya lah pula. Tu cara hak agama kita. Pergi cari anak-anak tangan kita kok mana ni. Boleh dah malam ni memang pakat mai wi dah beras. Kita pergi beri. Lepas tu orang nak wi beras mi terah pun moleknya mai wi balik malam raya tu. Supaya jadi tak susah tu email. Ni dekat-dekat dengan nak semaya raya tu baru nak beri. Terkadang dia kata tu email takbir habis dah waktu. Nampak? Nanti kita tengok lagu mana, cara-cara dia. Baik. Kemudian kita nak wi tu daripada siapa je? Kita nak wi tu. Kita tu. Amman yu'addiha ar-rajul. Kita jadi ketua, jadi asah ketua dalam apa nama ni? Di dalam keluarga, kita nak wi pi. Kita tu
Nak buat lagu mana? Ia kata mengeluarkan zakat fitrah tadi itu oleh orang Islam daripada dirinya dan daripada tiap-tiap orang yang duduk bawah jawatan kuasa dia. Mana kata kalau ia jadi huana kap keluar. Ia jadi ketua, jadi asas di dalam keluarga, ia tu kena berikan zakat fitrah daripada hak kecil, hak besar, lelaki, perempuan. Orang hak kerja bawah dia kalau tak kuasa dia nak buat. Kerana ada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia katakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitr. Suruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dengan sedekah fitrah ni. Sedekah fitrah mana zakat fitrah dah. Makna supaya tu pada makna tu walaupun guna lafaz lain-lain. Daripada as-saghir, anis saghir an linniyabah, nak ganti. Daripada hak yang kecil wal kabir dan hak besar, wal hur wal abd, daripada hak yang merdeka dan yang jadi hamba. Mimman tamununa, mimman tamununa, mana kata daripada mereka yang kita itu duk carakan dia dan dia duk jawatan kuasa kita. Tu kita kena tanggungjawab semua. Tu dia. Malaikat kalau kita ada anak dah lepas dah daripada kita, dia keluar daripada diri dia sendiri pun tak apa. Nampak? Kalau ada pak, ada mak kuasa lagi nak keluar untuk diri dia, tak ada apa. Tapi kalau tak kuasa, kita. Nampak tu tak? Ni nak ayat kata, benda yang kita kena ambil tahu kata. Lama tak aku keluar dah aku. Mak pak dia ada rumah. Tua dah mak pak dia tak kuasa nak kerja ke apa nama. Anak dia tak sempurna pada juga gitu lagi ni. Maka biar ke? Aku keluar aku. Tak, mu kena keluar habis. Nampak tu tak? Keluar habis. Tu dia. Hak ni yang dijalankan oleh jumhurul ulama dan pendapat yang rajih, pendapat yang gagah yang dibantukan oleh syarak. Nampak tu tak? Dibantukan oleh syarak kita. Baik. Yang seterusnya, kita nak keluarkan zakat tu, nak tujukan zakat kita tu kepada siapa? Zakat kita tu kita nak tuju, nak wipi. Macam mudah-mudah bahasa kampung Pak kita makna kita zakat keluar fitrah nak wipi. Di sini katanya para ulama kita, ia kata tak boleh kita nak mengeluarkan zakat fitrah itu malaikat bagi orang yang mustahak. Orang mustahak nak makan zakat sini. Dia hak mustahak hak datang daripada hadis Nabi SAW, iaitu humul masakin, iaitu mereka itu orang yang miskin. Orang miskin, hak tak makan tak cukup tu. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masalah ni, masalah kita nak jalan mengikut sahih. Jalan mengikut nas yang warid daripada baginda Nabi alaihi wasallam, kata kita nak wik kapia. Ni bukan zakat mal, bukan zakat harta daripada lapan jenis tu. Tapi adalah ulama hak kata lagu tu, tapi aula wa afdal yang ada dalil, yang ada suruh, yang ada izinnya, yang ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berikan zakat fitrah ni kepada siapa? Kepada al-masakin, kepada orang miskin. Mananya? Main kita dengar. Sebab kita nak tahu kata contoh Nabi macam mana. Sebab tu kita kena dengar daripada hadis yang dibacakan oleh para ulama kita kepada kita. Maka kita ambil hak ni, mari amal untuk di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya jadi betul molek cara kita nak buat amal ibadat di dalam ini masalah. Dia kata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan ataupun tuhratun lis-shaim minal laghwi warrafasi wa tu'matun lil masakin. Kalimah lil masakin ini mari nas dengan cara terang kata telah fardu, makna telah mewajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zakat fitrah kerana nak menyucikan bagi seorang yang berpuasa daripada pekerjaan yang tak layak
dan daripada percakapan yang tak sesuai, dan nak kenyai kepada al-masakin. Mari lil masakin. Mari lam lil milk. Lam lil milki mana untuk orang masakin. Tak ada raya hak lain. Sedangkan Rasulullah lah yang baca innamat sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila al-akhir al-ayah tu Rasulullah yang baca, bukan ia terlupa. Tetapi sini ia tujukan kepada al-masakin. Tu dia. Nampak tu tak? Tu ada juga orang yang pakai kata hak umum ayat tu, pun tak apa, tapi hadis ni hadis khusus. Kalau nak tengok dalal hadithiyah, mana hadis yang nak menentu, yang nak mengejakkan, ya tak boleh nak lakah hak ni. Maka kena utamakan hak ni. Walaupun kita nak juga hak lain, hak ni dulu. Nah, setengah-setengah kata merai dah kata pendapat orang lain kata apa, kalau kita merai kena bergaduh hak ni dulu. Tapi hak nas mari di dalam sunnah Nabi SAW, hak ni awi kepada al-masakin. Nah, awi kepada al-masakin. Inilah pendapat yang dipilih akan dia, ikhtiarat yang dipilihkan dia daripada aimatus sunnah, hak apa nama adalah kebanyakannya. Nah, hak ni. Ada pun hak lain kita nak buat, tak ada masalah, kita tak ada sepekkan. Benda yang luas kita pergi dua-dua. Tapi kalau tanya kata hak mana hak lebih elok, kita turut nas. Tu hak tu ada di dalam nas tu. Tu'matun lil masakin, Nabi kata untuk masakin, sudah. Maka reti kata hikmah kita keluarkan zakat fitrah ni nak tujukan zakat fitrah ni kepada siapa? Kepada al-masakin. Khalas, cukup. Nampak tak? Kalau kita berasa kata ada juga telah memperjalanan setengah daripada ulama bahawasanya kita boleh wikan zakat fitrah kita tu kepada bahagian kelapa. Hak ni katanya ulama tidak ada dalil di atasnya tentang ini masalah. Tentang ini masalah, tidak ada dalil di atasnya. Cuma orang nak jalan juga tak ada dalil pun nak pergi juga. Tak apalah, kita pergi lepas. Kita berikan orang kata tu bukan orang biasa juga. Akan tetapi kalau nak tanya dalil dengan cara jelas, dia sendiri pun tak ada bawa datang mari. Maka apabila ulama hak royak kata ulama ni ada dalil, ulama ni kata dengan pendapat, terkadang apa nama dalil ni tak sampai ke dia ke, dalil ni terkatuk di atas dia ke, benda mungkin boleh jadi. Maka kita ni sebagai orang hak dengar ni kita pakarlah hak yang ada dalil, hak yang ada alasan, ada akuai contoh tauladan daripada syarak. Pakai hak itulah lebih utama dan lebih selamat supaya kita itu dapat pegangnya apa nama benda hak molek sekali dalam masalah kita nak buat amal ibadah. Ada pun orang nak bawa juga lagu tu, tak ada gapo lah. Tak ada masalah dia nak lagu tu, mana kata dia kata tak apalah kita nak qiyah di atas hak asnaf lapar harta iaitu zakat harta. Kita nak pergi situ nak wi belah. Tak ada apa. Nak buat apa? Yang mengata dia nak jalan lagu tu, wih buka jalan dia. Tapi nak tanya tak dalil ada tak jalan lagu tu? Tidak didapati dalil. Ada tak? Kalau ada falyati biha. Bawa datang mari kita pakat nak jalan juga. Moga kata kita apabila tak jumpa, kita ulama kita tak jumpa, kita jalan hak jumpa, hak tak jumpa kita taklah dulu. Nampak tu tak? Kita tak dulu, hak tak jumpa kita tak dulu. Ambil hak jumpa dulu. Soalan kata benda hak kita nak buat benda ada depan hak boleh kita buat dulu. Hak tak boleh buat lagi, berhenti dulu. Nampak? Ni dok gaduh benda hak kita tak boleh nak buat lagi, ya payah Ambil hak ada dalil dulu tu. Baik. Setelah daripada tu setelah daripada kita tahu dah kata perkara yang tadi itu, kita nak keluar tu bila? Zakat fitrah tu aula sekali kita nak keluar bila? Waktu kita nak keluarkan zakat fitrah tu bila? Hak molek sekali. Contoh tauladan Nabi ni macam mana sini? Sebagaimana ulama-ulama duk royak ni. Ia kata berkatanya Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya lah, kitab sahih dia tu, yang mengeluarkan hadis daripada Abdullah bin Umar. Jadi seolah kata Abdullah bin Umar ni bercara tentang zakat fitrah ni. Kita dengar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nampak tu tak? Mana kata dia bercara kata contoh tauladan hak Nabi nak dalam masalah keluar zakat fitrah ni macam mana dia bercara. Maka kita turut dia. Ambil hak dia, ilmu. Dia ulama lah, bukan orang biasa. Abdullah bin Umar ni ulama.
Abdullah bin Abbas ni ulama, Ibnu Khuzaimah ni ulama, bukan makna kata memakai apa nama hadis mentah sebagaimana ada dakwa tu, bukan. Ni ulama dah ni, kalau tak bukan ulama nak royak kita nak tahu mana. Apa tu lah kita nak tahu lagu mana kalau bukan ulama royak, ni ulama dah duk royak ni. Jadi Ibnu Umar dia kata Ibnu Umar dia kata kerana mata kana, dia kata Ibnu Khuzaimah keluar hadis daripada jalan ni Abdul Waris daripada Ayyub Az-Zahir di sini Ayyub Sakhtiyani. Qultu, katanya Ayyub tu, mata kana Ibnu Umar yu'ti as-sa'. Makna kata bilakah Ibnu Umar tu mengeluarkan zakat? Zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Qala, katanya idza qa'ada al-'amil, apabila telah duduk oleh amil. Gapo amil di sini? Makna orang miskin. Qultu mata kana yaq'adu al-'amilu, orang miskin ni mari duk minta nak ni bila? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qabla al-fitri bi yawmin aw bi yawmain. Ni makna contoh tauladan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Sebagaimana Abdullah bin Umar ni riwayat, kata baginya zakat fitrah tadi itu belum pada nak raya sehari ataupun 2 hari. Harap kita sebagai orang nak keluarkan zakat fitrah, apa nama? Ambil masa tu lah nak keluarkan zakat fitrah. Nah, masa sehari belum nak raya dan ataupun 2 hari belum nak raya. Masa tu hak molek. Tu pak akhir bila? Kita masa tahara tu nah, masa mana belum daripada nak raya sehari ataupun belum nak raya 2 hari. Boleh kita nak keluarkan zakat fitr. Baik. Setelah daripada tu kerana perbuatan Sayyidina Umar je lah. Tu kerana perbuatan Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar itu bukan Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Apabila idza ta'akhkharta 'anis salah, kalaulah kita itu tak sempat, belum daripada nak raya sehari pun tak ada, nak raya 2 hari pun tak ada, malam raya pun tak ada, duk main gapo wallahu alam. Nampak? Duk mikir kata esok nak gapo, nak keluarkan zakat fitrah. Tiba-tiba akhir pula sipai baju, gosok gapo nama, gi masjid tu imam takbir. Nah, di masjid di atas tengah pendapat ulama hak Syafi'i semaya masjid. Kalau masjid tu tak ketat, kalau ketat tu makruh. 3 mazhab lagi semaya padah. Nah, di Sahara nyata molek di dalam kitab-kitab para ulama hak royak mari jumhur ulama semaya padah. Nampak betul tak? Hingga katanya Imam Malik ni semaya masjid ni adalah rangka di dalam agama. Tu maknanya gitu. Tetapi jangan kita sepik sangatlah. Kalau dia mau nak semaya masjid pun tak ada gapo, tapi hak balik hak masjid ni semaya di masjid tu kan, iaitu masjid tu luah. Apabila luah, Imam Syafi'i kata harus kita semaya di masjid aula. Tapi kalau spek makruh. Nampak tak tu? Kalau spek makruh. Kita nak kira apa hak guru kita kata tu. Lepas tu kalau hafal tikab bahawa, nampak tak tu? Ekor you ada, masjid tu penuh dah. Hak ni tak ada dalam 4 mazhab. Nampak mazhab kita sendiri boleh barangkali boleh jadi apa nama kita buat lagu tu. Nampak? Hak molek sekali semaya di As-Sahara di Padang. Mana sekarang ni alhamdulillah orang buat belakang ada belakang. Kira kita tupai nak semaya tak ada gapo. Tapi kalau dah setengah-setengah dari dalam kampung kita tak boleh nak semaya, mereka di masjid, semaya di masjid tak ada apa. Nampak? Tetapi nak ayah hukum syarak, ya begitu mari. Baik. Kalulah dia kata idza fa in ta'akhkharta 'anis salah kanat sadaqatan min as-sadaqat. Nascaya didapati dia tak ada sedekah daripada sedekah. Mana terbuka jadi zakat fitrah adalah. Li hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulatun. Hadis daripada Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan oleh tokoh ulama kita di sini, iaitu apa? Dia kata siapa-siapa menunaikan sebelum daripada semaya, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa man addaha ba'da salah, siapa dia bui juga zakat tetapi lepas daripada takbir takbir dah. Mana kata lepas dah semaya dah, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka tak masuk dia tu daripada zakat fitrah, bahkan sedekah biasa. Sebab tu jangan kita buat mudah-mudah main dah dalam masalah ni. Kita mari sungguh. Kita siap sedia ni, siap sedia. Ambil ilmu dulu, kamari kita siap sedia. Ulama kata tak salah kalau kita beli payung belum ada nak hujan. Tak salah kita beli kain selimut tu belum daripada waktu musim sejuk. Kalau luar negara ni sejuk kan, nak beli kain selimut dulu. Ni nanti sejuk dulu, demir dulu baru nak beli, tak pasal. Basah dulu baru nak beli payung, bukan dia. Ni juga supaya nak amal pasti kena ada ilmu pengetahuan dulu. Lepas pada tu amal tak ada masalah. Nampak? Hak tak senya nak amal tak tahu. Amal terkadang orang awam kita dia tak tahu situ tu. Apabila dia tak tahu, wajiblah kita orang tak tahu tu menyata kepada dia. Nah, di surau di mana, di masjid di mana, royak kepada umat masyarakat dengan cara dan uslub yang eloklah. Jangan kita royak dengan cara pesing tak molek, royak molek. Orang awam ni molek. Orang awam, orang nak kepada agama ni banyak molek. Dia tak tahu. Nah, dia tak ngaji agama. Kita dia buat backing dengan dia, royak dengan cara molek, hurai dengan cara molek. Nampak tu tak? Hak kita kena backing mana orang nak tutup jalan. Nak royak jalan hak molek dia nak tutup. Nak tutup jalan hak tu tak apa lah. Kita kena sodak pasal lain pula lah. Tapi kalau orang awam kita kecek molek dengan dia, hurai molek dengan dia, dia terima orang awam. Hak tak moleknya orang hak biasa tahu basalah. Nah, orang tahu basalah tu apabila dia dengar tak supang hak ia tu, maka seolah kata dia letak diri dia jadi mujtahid mutlak. Nampak? Sedangkan tuai tu hidup selak dengan ilmu situ, ya bukan mujtahid mutlak, dia selak dengan ilmu. Selak apa? Selak akal fikiran dia. Koci akal fikiran tak nampak apa sekarang. Itu panggil, kalau bahasa tok orang apa panggil otak beku. Nampak tu tak? Kita hak tu hak panha masalah fi kulli zaman wa makan, mana tepat mana masa ya masalah. Tapi kalau terbuka akal fikiran, Allahu akbar. Hak ni salah tak comel dari kalangan orang Islam kita ramai lagi hak umpama tu. Baik. Hikmat kita keluarkan zakat fitrah ni hikmat dia ke apa? Tahu dah hukum pun, tahu dah cara lagu mana. Nah, rupa cara lagu mana, bila masa itu tahu belakang. Alhamdulillah pada perjumpaan kita sekali ni. Hikmat ke apa? Bijaksana, hikmat ni faham tak? Makna bijaksana syarat dia buatnya ada zakat fitrah ni untuk apa? Dia kata fardu akan dia, iaitu akan akan zakat fitrah ni oleh syarak yang maha cidik pandai, agung, hakim, untuk nak menyucikan, iaitu untuk nak menyempurnakan bagi orang yang puasa, cuci daripada apa? Daripada perbuatan yang lalai dan cakap yang tak elok, dan nak makan kenyang kepada orang fakir, ada orang miskin, dan gapo lagi? Supaya nak kita itu jadi kasih sayang kada tambah lagi. Itulah hikmat yang Allah Subhanahu wa taala suruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royakkan kepada ini ummah. Mudah-mudahan kita boleh dengar apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama kita daripada beberapa hadis yang kita dengar dan huraiya yang kita dengar. So mudah-mudahan kita boleh buat amal lah untuk diri kita lagi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita nak kemukakan amalan kita, molek kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti landasan dan jejaknya ilmu pengetahuan yang dapat daripada Allah Taala dan Rasul dan para ulama kita tolong syarah. Itu adalah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni sekadanglah sahaja dulu. Nah, insyaAllah kita akan syarah sikit lagi daripada urusan apabila kita ni Sudahlah apabila bayar fitrah sudah, semaya raya habis dah puasa. Kita nak tengok kata apabila kita ni tak puasa, kita nak qada lagu mana puasa tu, rupa cara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada lagu mana. Mari kita tengok sedikit lagi ketinggalan daripada ini bab, iaitu bab puasanya, sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat Nabi tu duduk di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan ni macam mana dengan cara umumnya.
Pada hari ini sekadar sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.